Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Objektif video ini adalah untuk menerangkan fahaman ataupun ideologi pesimisme yang telah dibawa oleh ahli-ahli falsafah daripada barat. Sebelum itu, pesimisme ataupun pesimis merupakan sebuah perkataan yang berasal daripada Latin iaitu pessimus. Pessimus dapat diartikan sebagai sesuatu yang sangat-sangat buruk. Manakala, berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, pesimisme merupakan suatu sikap ataupun kecenderungan memandang sesuatu perkara daripada aspek keburukannya sahaja. Sebagai contoh, mereka yang memahami ataupun bersetuju dengan fahaman ini, mereka mempunyai rasa tidak yakin serta tidak percaya akan kejayaan sesuatu usaha yang akan ataupun yang telah dilakukan oleh mereka. Perkataan pessimus pertama kali digunakan adalah pada tahun 1759 oleh golongan Society of Jesus atau Jesuits untuk mengkritik tindakan seorang ahli falsafah daripada barat yang lebih dikenali sebagai nama penanya iaitu Voltaire. Jesuits merupakan sebuah organisasi yang telah ditubuhkan pada tahun 1540 yang berada di bawah naungan Gereja Katolik. Jesuits mengkritik tindakan Voltaire kerana Voltaire telah menyindir seorang ahli falsafah yang dikenali sebagai Leibniz, merupakan seorang ahli falsafah yang membawa ataupun pencetus kepada ideologi optimisme. Voltaire menyindir Leibniz dalam novelnya iaitu Candide Optimist ataupun Candide Optimist. Oleh hal yang demikian, Jesuits telah mengkritik dan menuduh bahawa Voltaire seorang ahli falsafah yang membawa falsafah pesimisme. Namun, ideologi tersebut mula berkembang pada abad ke-19 dan abad ke-20. Antara tokoh yang terlibat dalam perkembangan ideologi tersebut ialah Arthur Schopenhauer. Beliau merupakan seorang ahli falsafah barat yang lahir di Jerman. Beliau merupakan satu-satunya ahli falsafah daripada barat yang serius dalam mendalami agama Buddha. Ketika beliau mendalami agama Buddha, beliau mendapati terdapat kesengsaraan di dalam kehidupan seperti kesakitan, penuaan dan kematian. Namun beliau cuba untuk mencari solusi di atas kesengsaraan tersebut. Seterusnya, pengembangan falsafah ini diteruskan melalui penerapannya ke dalam filem, lagu, sajak serta penulisan oleh tokoh-tokoh yang terkenal seperti John Nicholas Gray yang terkenal dengan bahawa fikirannya mengkritik kepada nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, terdapat juga ahli falsafah lain seperti Alexander Clutch. Okey, sekarang kita pergi ke intipati kandungan pesimisme. Pesimisme merupakan sikap mental di mana seseorang itu berfikir tentang terjadinya sesuatu yang tidak diingini dari situasi tersebut. Ia juga lebih cenderung terhadap menjangkakan sesuatu perkara yang bakal berlaku pada masa akan datang. Menurut Persatuan Psikologi Amerika, pesimisme adalah sebuah sikap di mana sesuatu akan menjadi salah kepada kehendak dan kemahuan seseorang itu tidak mungkin dapat dipenuhi. Pada tahun 2018, sains menerangkan bahawa pesimisme ini lebih merangkumi kepada fokus dan hasil. Walau bagaimanapun, golongan optimis mengatakan bahawa hasil yang negatif merangkumi hasil yang positif. Pesimisme ini terlihat seperti lebih kepada pemikiran negatif atau buruk terhadap sesuatu yang tidak diragui. Walau bagaimanapun, ada pihak mengatakan bahawa pesimisme ini juga mempunyai kebaikan yang tersendiri iaitu pesimisme defensif. Pesimisme defensif ialah di mana sebuah pemikiran yang negatif dapat membantu seseorang untuk berjaya. Para penyelidik mendapati bahawa pesimisme defensif ini berguna sebagai strategi untuk seseorang itu mengatasi kegelisahan mereka apabila mereka merasa gelisah dan akhirnya mendatangkan kejayaan kepada mereka. Selain itu, ada fakta yang menyimpulkan berkenaan pesimisme ini dikaitkan dengan risiko kesihatan, iaitu jantung. Mengikut satu kajian yang dilaporkan oleh Medical News Today pada tahun 2016, mendapati seseorang yang pesimisme ini mempunyai risiko kematian tinggi akibat penyakit jantung. Ini dikaitkan kerana terlalu memikirkan sesuatu dan menjangkakan perkara yang buruk sehingga menjejaskan kesihatan mereka sendiri. Mengikut fahaman barat melalui satu kajian yang dilakukan oleh American Psychology Association berpendapat bahawa pesimisme ini membawa kebaikan kepada seseorang individu tersebut. Mereka mendapati pesimisme ini dapat mendorong seseorang itu untuk hidup lebih berhati-hati
di mana ia akan memberi impak kepada masa hadapan. Hasil pada kajian yang soal sidik yang telah dilakukan selama 5 tahun itu mendapati 43% kumpulan tertua telah sia-siakan kehidupan mereka di masa hadapan. Manakala 25% telah menjangkakan dengan tepat dan 32% telah membuat penilaian terlebih dahulu. Kajian ini menunjukkan bahawa ia tidak bertentangan dengan teori optimis yang tidak realistik tentang masa hadapan. Namun begitu, menurut pandangan Islam pula, pemikiran pesimisme ini dianggap sebagai bukan sikap seorang Muslim. Ini kerana Al-Quran telah menyatakan dan mengingatkan supaya manusia menjauhi sikap-sikap yang mendatangkan kerugian kepada diri sendiri seperti mudah putus asa dan mementingkan diri sendiri yang dipetik dari surah Al-Imran. Hal ini kerana ia bertentangan dengan fitrah asal ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat mulia secara moral dan fizikal yang sempurna. Kedua, sebarang sikap yang membuat keputusan dan kelemahan adalah merupakan satu kezaliman kepada diri sendiri, iaitu menjatuhkan martabat seorang manusia. Dan akhir sekali, pemikiran yang sempit ini menunjukkan betapa lemahnya seseorang itu serta bertentangan dengan kelebihan-kelebihan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Sesungguhnya, umat Islam seharusnya bekerja keras dan tekun serta percaya akan keberkatan yang dikurniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apabila kita sebut tentang pemikiran pesimisme, iaitu mudah berputus asa atau mudah berasa kecewa, ia sedikit sebanyak memberi kesan yang negatif kepada diri manusia dan juga agama. Ia termasuklah seseorang itu akan mempunyai perasaan yang sangat takut yang tinggi ketika hendak memulakan sesuatu perkara. Walaupun perasaan tersebut hanyalah iluminasi atau halusinasi dan apa yang dibayangi itu belum pasti akan berlaku. Mereka akan merasakan diri mereka tidak mampu dan banyak sangat kekurangan dalam diri ketika hendak melakukan perkara tersebut. Ia juga boleh dikaitkan dengan anxiety disorder apabila seseorang itu akan fokus pada komen yang negatif dan mempunyai perangai yang cerewet dan obsesif terhadap kesempurnaan serta berasa takut untuk gagal. Seseorang yang berfikiran pesimisme juga akan menganggap diri mereka tidak berguna oleh kerana sikap rendah diri, dan ia berlaku apabila seseorang itu terlampau fokus terhadap kelemahan dan kekurangan diri dari melihat kekuatan diri yang ada. Mereka juga akan membuat perbandingan dari segi pencapaian hidup dengan orang lain sehingga munculnya perasaan iri hati. Kesan pesimisme seterusnya ia menyebabkan seseorang itu tiada matlamat hidup yang jelas. Semua tahu yang matlamat hidup sangat penting kerana ia akan membawa dan memandu kita ke mana kita akan pergi pada penghujungnya. Pesimisme memberi impak yang negatif apabila seseorang itu tidak mempunyai matlamat hidup yang jelas dan tidak berani untuk keluar dari zon yang kita berada sekarang ataupun zon selesa. Ia berlaku apabila terlalu melihat keindahan kehidupan rakan-rakan dan orang sekeliling lalu membandingkan dengan diri sendiri dan muncullah sifat tidak bersyukur dengan nikmat yang ada. Na'udzubillah min zalik, semoga kita dijauhkan. Kesan seterusnya apabila bersikap atau mempunyai pemikiran pesimisme terhadap agama ialah pemikiran pesimisme ini sebenarnya bertentangan dengan fitrah manusia. Agama Islam tidak mengajar umatnya untuk bersikap cepat putus asa kerana ia akan menyebabkan seseorang itu akan menganggap diri mereka gagal dan tidak mempunyai harapan serta takut untuk kembali ke jalan yang benar untuk berusaha. Pemikiran inilah yang menyebabkan hilangnya jati diri yang menjadi racun kepada sahsiah diri. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Yusuf ayat 87 yang membawa maksud seseorang yang bersikap pesimisme tidak mengetahui keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sesiapa yang mengikuti perbuatan terlarang ini telah memiliki sifat yang sama dengan mereka. Dalam konteks ini, ramai yang tidak sedar bahawa cara berfikir seseorang itu boleh mengubah perjalanan kehidupan seharian. Jika seseorang itu berfikiran sebagai seorang yang penakut, maka gambaran fikiran tersebutlah yang akan mempengaruhi seluruh potensi dirinya sebagai seorang yang penakut. Jadi, jomlah kita ubah diri kita. Pesimisme merupakan sikap yang terikat dengan risiko kesihatan. Hasil kajian daripada Medical News Today 2016 melaporkan bahawa mereka yang bersikap pesimis adalah berisiko daripada penyakit jantung.
Hubung kait dengan kesihatan adalah logik memandangkan pesimis secara semula jadi adalah kekhawatiran yang mengharapkan hasil yang buruk dalam semua situasi yang tidak menentu. Tetapi tidaklah salah dalam penerimaan konsep pesimisme. Pesimisme juga satu nasihat untuk cenderung kepada kesan yang lebih negatif. Sikap pesimis mempengaruhi budaya di budaya Eropah pada tahun 1990 kerana dasar politik. Mereka mempercayai bahawa perubahan politik akan menyebabkan pasaran ekonomi merudum dan memberi kesan kepada peningkatan harga makanan dan perumahan. Malah, faedah daripada perindustrian dan perdagangan yang sepatutnya memberikan peningkatan dalam pengeluaran masih belum muncul. Pasaran ekonomi merudum ini bukanlah sesuatu yang baharu buat mereka. Hal ini menyebabkan mereka menjadi lali dan lebih peka terhadap ekonomi yang bakal memberikan impak kepada mereka pada masa akan datang. Antara isu global yang merisaukan seluruh dunia termasuklah krisis COVID-19, pengangguran, kemiskinan dan ketidaksamaan sosial, rasisme kewangan dan politik, jenayah dan keganasan dan penjagaan kesihatan serta rasuah dan politik. Hal ini merisaukan semua warga negara di negara masing-masing yang menyebabkan kecenderungan ke arah pesimisme terhadap negara dan akibat daripada krisis COVID-19 pada masa akan datang. Oleh itu, mereka semua bekerja dan berusaha lebih keras kerana mereka akan tahu keadaan ekonomi negara akan semakin jatuh jika mengambil mudah isu ini. Pesimisme bukanlah penyebab untuk cenderung hanya ke arah kegagalan, malah akan membantu untuk fokus terhadap kesan pada masa akan datang. Berbanding dengan mereka yang optimis, mereka sentiasa berfikiran positif. Mereka yang pesimis akan memikirkan kesan negatif jika mereka berhenti melakukan sesuatu perkara. Menurut kajian Fasha Sirois 2018, mendapati bahawa terdapat jenis-jenis pesimis tertentu seperti pesimis defensif yang membawa mereka berfikiran negatif ke tahap baru untuk mencapai titik kejayaan mereka. Kajian mendapati bahawa pemikiran ini bukan sahaja membantu mereka untuk berjaya, malah memberikan mereka ganjaran yang tidak disangka-sangkakan. Namun, sikap pesimisme yang sebaliknya akan menyebabkan sikap menyalahkan diri sendiri yang menyebabkan kesan negatif dan memberikan kurang kesan positif. Falsafah pesimisme yang dibawa oleh Arthur Schopenhauer ini memandang dunia sebagai kegelapan dan tempat kejahatan, di mana manusia perlu berjuang untuk memenuhi segala keinginan mereka. Segala keinginan, desakan dan emosi manusia selalu menyebabkan manusia berjuang dengan susah payah. Oleh kerana kehendak jahat merupakan asas kepada sikap dan tindakan manusia, maka manusia ditakdirkan untuk menghadapi penderitaan yang paling getih sepanjang hidupnya. Pemikiran pesimisme ini boleh membawa kepada kesan yang positif, malah juga kesan yang negatif. Ia bergantung kepada mereka yang mempraktikkan pemikiran ini dalam kehidupan sehariannya. Oleh yang demikian, terdapat tokoh atau ilmuwan yang boleh menerima pemikiran ini, malah ada juga yang menolak pemikiran ini beserta dengan kritikan-kritikan yang tersendiri. Benedetto Croce, seorang sejarawan pemikir dan juga ahli falsafah kontemporari yang berasal dari Itali. Beliau merupakan salah seorang tokoh yang menolak serta mengkritik pemikiran pesimisme ini. Croce adalah seorang pemikir sejarah yang optimis, yang percaya pada masa depan yang cerah tentang cita-cita dan kebaikan manusia. Croce mengkritik kerana baginya ia seperti merentap kebebasan kehidupan sebelum berlakunya kematian. Pada pandangan Croce, kehidupan memerlukan suatu cita-cita demi mengagungkan kebebasan. Baginya, kebebasanlah yang menjadi penggerak sebenar sejarah tanpa henti, sehingga sang pencipta kehidupan yang menghentikannya. Selain itu, tokoh seterusnya yang turut mengkritik pemikiran pesimisme ini adalah Friedrich Nietzsche, iaitu seorang tokoh pemikir yang berasal dari Jerman. Walau bagaimanapun, Nietzsche memperoleh pengalaman intelektual setelah membaca karya Schopenhauer, The World as Will and Idea. Setelah membaca buku itu, Nietzsche tersentak dan benar-benar mengakui kehebatan Schopenhauer. Namun begitu, prinsip pesimisme yang dibawa oleh Schopenhauer ini ditolak oleh Nietzsche sebagai asas kehendak manusia. Kehendak dipandang sebagai sumber penderitaan manusia oleh kerana pemenuhan keinginan tidak selalu dapat dipenuhi. Yang menjadi persoalan Nietzsche adalah sepanjang
kehendak menjadi perangkap atau penghalang bagi setiap individu, maka kebahagiaan dan kenikmatan hidup bahagia tidak akan tercapai. Nietzsche berpendapat bahawa kehendak harus berada di belakang fenomena yang tidak terikat pada ruang dan waktu. Pemikiran pesimisme yang dibawa oleh atas pada hari ini menerima sokongan dan kritikan yang pelbagai. Ada yang berfikiran selari dengan pemikiran ini, malah ada juga yang tidak setuju dan mempunyai pendapat yang tersendiri. Oleh itu, secara jelas kita mengetahui bahawa pemikiran pesimisme merupakan sikap seseorang yang cenderung memandang segala perkara dengan aspek yang tidak baik atau negatif. Menurut Beck, orang yang pesimisme memandang negatif terhadap diri sendiri, dunia dan masa depan sehingga menimbulkan perasaan putus asa dan keinginan untuk membunuh diri. Pemikiran pesimisme ini tidak sewajarnya dipupuk dalam diri seseorang kerana ia merupakan sikap yang bertentangan dengan fitrah manusia. Sikap pesimisme adalah kalah dan tidak ada harapan serta ramalan-ramalan ketakutan di masa hadapan. Dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad dan Tabrani diceritakan ketika seseorang berada dalam satu masalah dan kemudian mendengar sesuatu yang tidak disukai, maka tidak seharusnya meramal perkara buruk untuk menghalangnya daripada melakukan perbuatan yang baik. Nabi SAW bersabda, barang siapa melakukan ramalan perkara buruk terhadap sesuatu, maka dia telah melakukan syirik. Sebaiknya, bacalah Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Yang bermaksud, Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, tidak ada ramalan buruk kecuali ramalan burukmu, dan tidak ada Tuhan selainmu. Oleh itu, pemikiran pesimisme tidak wajar dipupuk kerana Nabi SAW juga ada bersabda, barang siapa yang menyebarkan rasa pesimis dalam kalangan anggota-anggota masyarakat, ia bertanggungjawab atas kemudaratan bangsa kerana pemikiran pesimisme mempunyai kecenderungan putus asa dan menghentikan langkah kemajuan. Sebagai pengakhiran, umat Islam seharusnya bersikap positif kerana sifat tersebut merupakan sifat Nabi. Mereka harus bersungguh-sungguh bekerja dan yakin dengan kepercayaan bahawa Tuhan akan sentiasa membantunya. Sekian sahaja daripada kami. Semoga ideologi pesimisme ini dapat difahami dengan jelas. Sekian, terima kasih.